A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa ahluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya serta hidayahnya bersama dengan taufiknya, pagi ini dapat lagi kita sambung semula perbincangan kita dalam mukadimah mingguan. Mukadimah mingguan ni seperti mana biasa, saya jadikan hari Isnin ni sebagai satu topik perbincangan mukadimah. Apa perbincangan dan juga apa topik yang akan kita kembangkan dalam tempoh satu minggu ini, daripada hari Isnin sampailah kepada hari Khamis. Hari Jumaat insya-Allah kita ada bicara Ashabul Kahfi. Jadi dalam lingkungan hari Isnin kita berikan satu topik besar untuk kita nampakkan macam mana kita nak membawa satu mesej yang ada keterkaitannya daripada episod yang hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dan kita boleh masukkan juga dalam sains Ashabul Kahfi itu sendiri topik-topik yang kita boleh kembangkan daripada perbincangan seminggu ni. InsyaAllah topiknya menarik kerana kita nak, kalau boleh, biarlah kita jadi satu generasi akhir zaman hari ini, ibu dan bapa yang memahami macam mana kita nak gunakan Al-Quran itu sebagai satu metod pendidikan, metodologi, pedagogi serta khazanah yang Allah tinggalkan hanya untuk golongan-golongan yang berakal. Berakal di sini Allah gunakan satu istilah, afala yaqilun. Tidakkah mereka menggunakan akal? So, Quran bukan sekadar satu skrip yang kita dapat lalu kita bacakan sahaja tanpa kita laksanakan perintahnya, tanpa kita mengambil inisiatif untuk memahaminya dan kemudian terjemahkan dalam bentuk pelaksanaan, terjemahkan dalam bentuk tindakan, terjemahkan dalam bentuk bayinat, satu bentuk pembuktian untuk kita nampakkan hasilnya daripada bacaan tadi. So, Al-Quran satu bentuk bacaan tetapi dibaca dengan iqra', bukan dibaca sekadar hanya bentuk lafaz Arab ni saja, tetapi mesti disusuli dengan penggalian, pengkajian, pemantapan, kefahaman dan pelaksanaannya serentak. Jadi insya-Allah kita tak nak jadi orang yang sia-sia, jadi orang yang rugi, orang yang hanya menggunakan Al-Quran ini sebagai satu bentuk ritual semata-mata tanpa kita mengambilnya dalam bentuk tindakan ataupun aktual dalam pembangunan rumah tangga kita, insya-Allah. Sebab seruan dalam Al-Quran ini terlalu banyak, khususnya dalam bentuk rumah tangga. Walaupun kita nampak ada kisah-kisah, cerita-cerita tentang Rasul-Rasul terdahulu, ada kisah tentang Nabi-Nabi terdahulu, tetapi semua mereka itu menggambarkan satu institusi, sebuah institusi yang mereka bangunkan. Nampak misinya misi agama, tetapi semuanya bermula daripada rumah tangga. Misi agama yang didasari dengan 3 core fundamental figures yang membawa ketiga-tiga peringkat pendidikan bermula daripada rumah tangga itu ke peringkat dunia. Ibu, bapa dan anak. 3 elemen ini kalau kita letaklah di mana-mana keadaan sekalipun, peranan-peranan mereka ini sangat-sangat penting. Kalau mereka berfungsi, maka rumah tangga tadi mampu untuk melahirkan satu zuriat keturunan yang bakal menjadi pemimpin dunia. Mampu untuk mengubah dunia. Tangan yang menggoncang buayan itu mampu untuk mengubah dunia. Jadi bergantung kepada pendidikan daripada ibunya sebagai madrasah, sebagai sekolah pertama, lalu akan melahirkan anak-anak. Bukan sekadar lahir secara bentuk kita lahir keluar daripada perut saja, tetapi daripada ar-rahim. Rahim itu cerita tentang kasih sayang, dan rahim juga cerita tentang perut yang di dalamnya ada kandungan untuk dilahirkan menjadi seorang insan. Lalu insan itu tadi melahirkan pula satu bentuk uswatun hasanah yang mampu untuk dilihat oleh seluruh manusia. Jadi proses dia
dia sangat-sangat besar. Kita jangan ingat kita duduk di dunia ini hanya untuk lahirkan anak tanpa satu gesaan untuk kita mencipta pembaharuan. Tajdidnya, ni cerita tajdid. Tajdid itu cerita pembaharuan. Pembaharuan yang kita nak buat adalah bagaimana kita nak mengislahkan, memperkemaskan, memperbaiki apa yang sudah dirosakkan oleh manusia selepas kewafatan Nabi daripada sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan. So ini bukan cerita seorang dua individu tertentu. Bukan hanya kita nampak kerja buat seorang ustaz ustazah. Dia adalah satu kerja buat yang melibatkan seluruh umat Islam yang mengakui beriman, dan bagaimana kita nak mengelakkan apa yang berlaku ini boleh menyebabkan situasi yang lebih buruk di masa depan. Baik melibatkan dalam isu yang komuniti kecil, baik melibatkan sehingga negara. Hari ini kita lihat apabila seorang anak muda daripada Chechnya yang mengambil tindakan membunuh, dia penggal kepala cikgu dia. Dia penggal kepala cikgu dia kerana apa? Menghina Nabi. Lepas tu apa tindakan yang diambil oleh orang Perancis? Orang Perancis terus mengambil tindakan membunuh dia. Lalu syahid di mata umat Islam. Tetapi akhirnya dia dicop sebagai pengganas. Islam pula dicop sebagai agama yang pengganas. Dan akhirnya walaupun kita bangkit dengan kobaran semangat, seluruh dunia memberikan sokongan kepadanya dan seluruh dunia memboikot tindakan apa saja yang dibuat oleh pihak Perancis dalam bentuk ekonomi apa semua atas nama jihad bagi umat Islam, tetapi kita sebenarnya telah pun mengatur siasah yang salah. Kita kena akui walaupun kita meletakkan budak itu sebagai wira, tetapi keperpiawaan itu kita juga telah pun membazirkan satu usia anak muda. Kerana asyabab adalah orang yang akan menegakkan agama, tetapi bukan dengan langkah yang salah. Nabi mengatur siasah macam mana nak membawa syabab-syabab ini terus ke peringkat yang lebih besar, jauh ke depan. Ada cara dan kaedahnya. Bukan tanpa kita meletakkan satu benda itu mengikut nas dan ruas undang-undang yang Allah letakkan secara bil hikmah. Jadi benda ni kita nak lihat. Kita juga sebagai ibu dan bapa, kita yang menentukan syurga neraka seorang anak. That's why tajuk hari ni, okay, sebelum pergi jauh, kita tengok dululah siapa yang dah bagi respon. Saya sembang 7 minit dah. Duk galik-galik dah 7 minit. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat Kak Arfa. Okey, the first orang yang komen. Okey, saya rasa lepas ni kita akan announce lah. Dalam seminggu ni saya nak monitor siapa orang pertama yang komen. Saya nak bagi recognition lah kepada orang pertama yang komen dan orang yang paling banyak komen. Kita cuba buat macam tu nanti. Okey, moga pahala akan sentiasa mengalir untuk orang-orang yang sentiasa berkongsi, yang memberi komen, yang menyebarluaskan ilmu ini. Dan pahala itu sebenarnya adalah dalam bentuk ilmu. Jangan ingat pahala tu nanti ustaz ni senang-senang je boleh cakap macam ni. Tidak. Pahala ini adalah satu ganjaran yang tidak sia-sia. Kata-kata yang tidak sia-sia itu adalah pahala. Jadi once kita kata nampakkan orang yang banyak komen, orang yang banyak, sebab komen mereka itu adalah orang yang menulis nota. Contohnya macam Umi Hafsah kan, dia rajin komen. Nota apa saya cakap, dia akan komenkan dalam bentuk nota-nota. Sebagai memudahkan orang lain mendapat mesej yang sama. To convey the same message, supaya siapa yang terlepas pun dapat baca balik. Selain daripada kita tengok rakaman, kita boleh tengok komen-komen tu sebagai nota-nota tambahan. Di situ sebenarnya adalah ilmu. So ilmu itu menjadi satu pahala. Pahala kepada orang yang menulis dan pahala kepada orang yang membaca. Di situ kelebihan kita dalam memahami macam mana konteks pembangunan ayat. So kalau kata kita hanya mengharapkan pahala dalam bentuk angan-angan, memang payahlah nak bagi. Itu milik Allah. Itu kuasa Allah. Itu kaedah Allah saja yang tahu pahala yang begitu. Tetapi Allah cerita dalam Quran lah, surah 4 ayat 1, 2, 3, macam mana dinampakkan pahala itu bukan angan-angan ahli kitab. Dan Allah nampakkan juga dalam syurga itu kita membawa gelas yang tidak ada kata-kata yang sia-sia. So siapa yang nak kepada ilmu, syarat pertama nak dapat ilmu ni, syarat pertama. Okey? Syarat pertama orang yang nak mendapat ilmu, dia mesti mengosongkan, ni istilah ni, mengosongkan gelas masing-masing. So kalau kata kita datang dalam keadaan kita membawa gelas yang penuh, semacam mana kita nak tuang air yang baru, air yang mengalir. So nak dapat ilmu, kita mesti rendahkan diri kita, kerana air mesti datang dari tempat yang tinggi. Ingat, analogi ilmu adalah air. Analogi ilmu adalah air. So air mesti datang dan dia mampu menyucikan.
So kalau kita masing-masing bawa cawan masing-masing, kemudian cawannya penuh, ada yang berkeladak, warna pun gelap. So macam mana kita nak tuang air yang bersih, air yang suci untuk masuk ke tempat itu? Boleh masuk, tetapi dia mungkin jadi lebih blur. Dia mungkin jadi lebih kabur. Dia tak mampu untuk membersihkan. Bawa cawan kosong, macam mana rupa kita tuang, macam itulah rupa air yang diterima. So itu adalah satu analogi. Ini pun analogi. Jangan kita rasa kita serba tahu, kita belagak, kita sombong apa semua. Ini adab dalam menuntut ilmu. Even saya pun kalau saya belajar dengan orang lain, once kita bawa diri kita dalam bentuk cawan yang kosong, tak kisahlah siapa yang bagi ilmu tu, hatta seorang budak, seorang tua, seorang yang sebaya, seorang yang walaupun dari segi pangkat dan juga mungkin dari ilmunya itu tidak setinggi mana, once apa yang dicakap itu adalah sesuatu yang make sense, sesuatu yang memiliki sense of knowledge yang kita boleh apply dalam kehidupan harian, maka dia adalah seorang guru yang layak untuk diberi penghormatan dan diletakkan darjatnya tinggi untuk kita rendahkan diri kita mendapat ilmu daripada dia. Sesama juga dalam ruang ni, siapa pun yang komen, saya bukan kenal pun yang komen ni ada daripada pengarah ke, daripada orang biasa ke, siapa-siapa sajalah. Pada saya, anda semua adalah orang-orang yang telah pun melapangkan masa, ruang waktu demi untuk mencari sedikit sebanyak ilmu untuk kita sama-sama bangkit sebagai seorang yang membawa mesej agama untuk anak-anak kita, paling kurang pun dalam rumah tangga kita sendirilah. Itu yang penting. Okay, so terima kasih kepada semua yang komen. Jadi saya suka sebenarnya kalau siapa yang komen banyak ni, sebab saya doakan dia beroleh ilmu yang lebih untuk dirinya sendiri dahulu, barulah kita boleh bagi kepada orang lain. Once kita ada lebih, barulah kita boleh bagi untuk orang lain. Jadi kalau kita pun tak ada apa-apa, macam mana kita nak bagi kat orang? So first, ilmu dulu yang kita kena ada, barulah kita boleh sampaikan ilmu pula untuk orang lain. So terima kasih kepada semua, termasuk macam Kak Julia Jaafar, yang saya rasa setiap kali selepas saja selesai kelas program kita bicara maqasid, wajib lagi fardu Kak Julia akan notkan semua apa yang dibincangkan dalam bentuk skematik yang sangat mudah difahami dan insya-Allah sesuai dengan bahasa kaum. Kadang bahasa saya mungkin tinggi sikit, jadi Kak Julia berjaya elaborate benda itu dalam bahasa yang mudah dan disampaikan dengan lancar. Jadi insya-Allah siapa yang rajin masuk dekat dalam grup discussion kita, di situ ada banyak nota-nota yang akan memperkemaskan lagi kefahaman yang kita dapat secara live dan kita boleh buat ulang kaji lagi. Dan beruntung juga kepada mereka yang grab knowledge itu dan dia gunakan pula untuk diri dia. Saya tengok kalau kata ada sahabat-sahabat kita macam Asnizah tu kan, ambil nota, print, kemudian layout pula nota tu, buat satu-satu, rajinnya dia pula private message saya dan tanya betul ke tidak, ini macam mana, tanya lagi strategi dia macam mana nak memahami Quran itu dengan lebih baik. So tak ada masalah. Manfaatkanlah apa saja ruang ilmu yang disampaikan. Yang live ini halal, gunakanlah secara wajarnya untuk kita sama-sama bangunkan anak, cucu, cicit generasi kita. So rugi bagi orang yang hanya berdiam diri, berdiam, komen tidak, apa pun tidak, buat pun tidak, jadi rugilah. Okey, biarlah kita jadi orang yang sama-sama membawa ilmu yang nak kita gapai bersama-sama, terutamanya syurga matlamat semua orang. Okey, so siapa yang tak komen lagi, tak pernah komen, tak pernah buat apa-apa, sila komen untuk kita sama-sama mendapat keberkatan dan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Okey, kita ada Precious Aqsa, kita ada Dr. Azmi, kita ada Kak Nur Aini, Kak Liza, Liam Maj. Ramai ni, alhamdulillah. Umi Hafsah, ni Umi. Ni orang-orang yang kita kena kenal sebab orang-orang yang banyak berjasa dengan kita, yang banyak memberi nota-nota kat kita. Kak Julia, Kak Mayam, kita ada Kharyati Khairuddin, Kak Junika, sangat sinonim dengan janda pulang. Okey, air jangan salah faham Okey, air janda pulang nama dia. Itu Kak Junika sempat belanjalah kat Melaka hari itu. Okey, kemudian kita ada siapa lagi? Norma Sharif, Azizah Muhammad Zain, Faizatul Aini, Abang Badro Johari. Kita ada Abang Wahidin. Ni semua umrah punya geng ni. Okey, Kak Dila. Okey, dah balik kampung. Ada kat Gombak, kalau tidak ada kat Penaga. Alright, dan yang lain-lain lah. Okey, Kak Rini pun ada juga. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita. Saya doakan supaya anda semua dapat ilmu yang bermanfaat pada minggu ni terus, bukan hari ni saja, sebab seminggu ni kita akan bincangkan topik syurga dan juga kaitan dengan ibu. So di mana kekuatan ibu mesti datang daripada bapa.
Di mana nak ditumpahkan ilmu yang ada pada bapa dan ibu? Pastinya kepada anak. Dan kalau kata kita dah kahwin, tak ada anak, jangan risau. Jangan rasa dunia dah kiamat. Sebab Nabi cakap waladun, cerita tentang anak ni, yang kita nak kena tahu, matinya seorang anak Adam tu ada 3 perkara. Sama ada ditinggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa daripada anak yang soleh. So kita jangan risau. Bab tu, anak dalam konteks hadis tadi tu tak semestinya anak biologi. Dia terkait dengan anak yang kita boleh panggil sama ada anak buah, anak murid, anak angkat, anak yang kita susukan. Anak ini istilahnya sangat-sangat besar. Sebab wawalidi wa mawalad, Allah sebut dalam Quran, cerita tentang bapa yang melahirkan, bapa yang akan membentuk seorang anak. Jadi cerita ni tak semestinya kita nampakkan dalam konteks anak kandung. Okey, so sangat luas makna dia. So jangan risau sebab Allah tidak zalim. Bila Allah ciptakan sesuatu, Allah dah layoutkan semuanya dalam Quran, dan Allah dah nampakkan benda ini pasti akan ada satu benda yang timbul di kalangan manusia, dan Allah tidak pernah menimbulkan konflik, melainkan apa saja yang berlaku itu datangnya daripada Allah, tidak pernah ada khilaf. Khilaf datang daripada manusia. So kalau Allah cipta sesuatu kejadian, Allah dah ciptakan mengikut fitrah. Fitrah. Tetapi kesan daripada kelalaian dan kerosakan tangan-tangan manusia, maka fitrah tadi itu menyebabkan kerosakan dalam bentuk yang lain. Anak jadi kurang ajar, anak tak dengar cakap mak bapak, anak yang tidak taat dan patuh kepada mak bapak. Dia bukan lahir terus dia tak taat kita. Proses pendidikan kita daripada dia kosong itu sampailah peringkat usia dia dah berakal, di situlah akalnya dikuasai oleh emosi dan nafsu. So anak ni dia lahir tak tahu apa-apa. Allah dah sebut dalam Quran dengan jelas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah kata Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Melainkan Allah bagi kat kamu ni pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. So di situ ada benda yang kita nak kena faham. Semua orang keluar daripada perut mak tak tahu apa-apa. Engkau Cina baik, Jepun baik, India baik, South Africa baik, duduklah dekat tanah Arab sekalipun, kita lahir dalam keadaan kosong. So di sini ada 3 perkara yang kita kena tahu. Bab ibu ada 3 elemen. Pertama, ibu biologi, ibu kandung. Ibu pertiwi, tentang ibu negara, tanah air kita. Dan ketiga, melibatkan umul kitab. So 3 elemen ini adalah elemen tentang cerita tentang ibu. Ni metafora yang besar. Okey, nanti kita akan kupas dalam topik-topik yang akan datang. Hari ni kita nak bawa tentang macam mana jejak langkah seorang ibu yang akan menyebabkan kita ke syurga atau ke neraka. Kalau kita baca surah Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, kita baca apabila berlakunya satu peristiwa. Waqi'ah ini cerita tentang satu peristiwa besar. Kalau dalam Quran diterjemahkan waqi'ah ini kiamat. Jadi dia agak jauh sikit makna dan maksud dia yang diterjemahkan, tetapi dia nak bagi tahu gambaran kiamat. Apabila berlaku peristiwa besar ni, apa peristiwa besar? Apabila manusia ini sudah pun terbahagi kepada 3 golongan. Okey? Mereka itu adalah golongan kanan dan golongan kiri. Okey? Golongan kanan dan dalam kanan tu satu lagi golongan. Awalul minal akhirin ini ada cerita yang kita kena faham. So siapa golongan kanan dengan golongan kiri? Golongan kanan adalah orang yang duduk di dalam syurga, golongan kiri adalah mereka yang duduk dalam neraka. Nak faham lagi, kena baca dalam surah Al-Balad, surah 90 tadi. Bacalah daripada ayat pertama sampai ayat 20. Dia tak panjang. Surah Al-Balad tak panjang mana. Tapi bila Allah kata wahadaina najdain dalam ayat ke-10 tu, bacalah sampai ayat 20, Allah akan menampakkan siapakah golongan sisi kiri dan sisi kanan. Siapa yang duduk golongan kanan ni, golongan yang akan mendapat pahala, bukan sekadar pahala yang kita bayangkan, tetapi mereka dapat ganjaran dalam bentuk syurga. Yang duduk dalam golongan kiri mereka itu adalah mereka yang duduk dalam neraka yang pintunya tertutup rapat. Dah masuk, tak akan keluar lagi dah. Itu jaminan yang Allah bagi. So kita nak jadi golongan mana? Golongan kiri atau golongan kanan? Alright? So dalam Quran diceritakan kisah-kisah yang terdahulu.
Dalam surah Al-Quran itu ada satu surah dipanggil surah Al-Qasas, surah 28. Kalau baca cerita Al-Qasas itu, daripada awal ayat dia, Allah memperkenalkan cerita tentang Fir'aun. First topik dia cerita Fir'aun. Okay? Dikenalkan Musa. Tetapi Musa waktu tu dinampakkan perjalanan kisah hidup Musa. Daripada Fir'aun, kemudian siapa itu karakter Fir'aun, diceritakan dalam ayat yang keempat, surah 28, surah Al-Qasas ayat keempat, dinampakkan siapa itu Fir'aun dan bagaimana definisi Fir'aun yang kita kena kenali. So, apa yang berlaku dalam cerita Musa, itu adalah karakter yang ada pada Fir'aun, dan karakter itu akan ada patternnya sepanjang zaman. Itu tujuan ayat itu dirakamkan dalam Quran. Sebab Quran dia menceritakan sesuatu yang fundamental sepanjang zaman. Valid untuk semua manusia mengetahui siapakah Fir'aun. Dan adakah Fir'aun itu hanya mati dalam laut, tenggelam dalam laut, atau karakter Fir'aun itu kekal abadi sepanjang zaman. Itu kita kena kenal. Lalu dikisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Musa. Daripada Musa lahir, kemudian ibu dia takut, ibu dia letakkan dalam air, kemudian air itu bawa sampailah ke istana Fir'aun, dijumpai pula oleh Asyah. Dalam perjalanan tu, ibu kandung dia berat. Berat nak tinggalkan Musa seorang diri. Lalu dia ikutlah di celah-celah anak sungai tu, dan dia nak tengok ke mana air itu membawa Musa. Lalu sampailah dia kepada Asyah. Lalu di situ berdoalah ibu kandung itu, dia doa supaya dia dekat dengan Musa. Di situ Allah makbulkan doanya. Asyah mencari ibu susuan, dan ibu Musa sendiri adalah ibu susuan kepada Musa. So ini aturan Allah. Dengan doa yang Allah makbulkan, dan dia dekat dengan anak dia sendiri. Di situ Asyah pula bela anak angkat dia macam anak sendiri, dan di situ berlakulah kisah yang seterusnya yang dinampakkan dalam Al-Quran. So sekarang ni saya nak nampakkan satu konsep analogi. Apa yang berlaku secara holistiknya Allah menceritakan dalam Quran. Walaupun anak yang kita dapat itu anak angkat. Asyah dapat anak angkat. Dan suaminya adalah Fir'aun. Sejahat-jahat suamilah Fir'aun itu. Kan? Tetapi bagaimana dengan seorang ibu yang mampu untuk mencipta anak yang hebat walaupun suaminya Fir'aun. So saya nak bagi motivasi kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada di luar sana, khususnya untuk ibu-ibu yang merasai dia hidup bersama seorang suami yang mungkin tidak kenal agama, tidak memahami tujuan dan maksud agama, terpesong jauh daripada kehendak agama, dan mungkin ketika dah masuk lanjut usia umur 40-50 tahun baru nampak jalan. Dan jalan yang dia nampak itu setelah dia melalui satu jalan yang sangat gelap. So jangan kita rasa kita tak ada masa depan yang cerah, kerana kita belum terlewat. Tak dapat selamatkan semua anak-anak, carilah seorang dua yang kita boleh tangkap dan kita selamatkan. Surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6 tu Allah kata, "Khu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah diri kamu. First cari jalan nak selamatkan diri sendiri dulu. Wa ahlikum, dan ahli keluargamu daripada api neraka. So kita nak kena cari jalan ni. Nak tak nak, diri sendiri dulu mesti selamat. Kalau suami kena selamatkan diri sendiri dulu, baru dia cari jalan untuk selamatkan anak dan isteri. Sama macam mana berlaku kepada Nabi Nuh. Dia dapat agama. Sehebat mana pun suami, tetapi kalau isteri tak nak kepada agama yang hak, suami dah Nabi, tetapi isteri tak nampak apa yang dibawa oleh suami itu sebagai satu bentuk yang hak. Dia masih ada nafsu dia masih ada akalnya, dan akalnya tidak boleh menandingi kehendak nafsu. Itu yang saya nampakkan dalam caption. Wanita ni ada 9 nafsu. Okay? Tapi kalau 9 nafsu ini, dia tidak dipandu oleh akal yang sihat, akal yang betul, akal yang berlandaskan Al-Quran, ada nas supaya menjadi bernas, dia akan menyebabkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang sama juga berisiko untuk tersesat dengan dia. Sebab ibu ni adalah orang yang akan membawa anak-anak bersama-sama mereka. Tahu, bila kata membawa, perkataan khusus Al-Quran yang dinampakkan dan juga bahasa Arab yang khusus menampakkan membawa ini dipanggil hamalah. Sebab tu orang yang mengandung dipanggil hamil. Perempuan yang hamil itu membawa kandungan.
Tahu, hamalah ini satu proses kita membawa. Yuhmilu, dia membawa. Itu dalam bahasa Arab lah. Kan? Jadi, bila engkau membawa, engkau sedang menghamilkan satu kandungan. Kan? Kandungan yang kita bawa itu, kandungan yang kita nak lahirkan sebagai amanah. Dia adalah zuriat yang diberikan kehendak untuk kita membawa mesej agama yang hak. So, kalau ibu ni, dia bukan membawa dalam perut saja. Once anak tu keluar, Allah dah cakap apa tadi? Anak tu keluar dari perut mak dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. So, ibu ni adalah madrasah yang pertama. Kalau ibunya yang salah mendidik anak daripada hari pertama, maka anak tadi tu dia akan membawa sikap dan habit yang diturunkan melalui ibunya dulu. Tahu, termasuklah dalam kandungan. Masuk dalam kandungan, tengok habit mak. Kan? Kalau maknya pun jenis lalai, jenis lara, jenis leka, apa semua, dia akan mempengaruhi tak kandungannya? Akan mempengaruhi kandungan dia. Kita tak boleh tipu secara biologinya, fitrah alam itu termasuklah satu sunnatullah yang akan mempengaruhi development seorang bayi, seorang anak. That's why kita nampakkan macam mana tips and trick untuk mendidik anak dari dalam kandungan. Kita kata, macam mana nak buat orang putih tu siap letak earphone lagi dekat perut mak. Sebab apa? Kononnya nak bagi anak tu dengar lagu-lagu yang baik, yang bermanfaat. Kalau Islamik sikit tu, ambil earphone 30 juzuk Quran, duk ulang-ulang letak dekat perut mak dia. Sebab apa? Nak anak tu dapat vibration ayat Quran. Katanya lah begitu. Tapi sebenarnya dia bukan bergantung pada vibration itu saja. Tahu? Kalau letak ayat Quran tapi mulut mak lancang juga, dengan apa? Dengan mak mertua pun kurang ajak, dengan suami sendiri pun kurang ajak, apa semua bagai. Pendidikan luaran inilah yang akan membawa kepada kandungan. Tahu, sikap kita ni dari segi mulut, dari segi etika pakaian, tak tutup aurat apa semua, benda tu reflect kepada kandungan kita. Sebab ibu yang tidak menutup aurat, tak pakai tudung, pakai skirt apa semua, anak keluar, itulah pakaian yang dia akan bagi kepada anak perempuan dia. Kan? Sebab naluri ibu bapa ni pun akan mempersembahkan kepada anak dia. Macam mana? Tengok balik anak kita. Ni satu tips. Kalau kita nak tahu apa pegangan dan naluri yang ada tersemat dalam jiwa kita ni, contohnya kita bagi anak-anak kita pakai baju skirt, contohnya kan, kita bagi skirt apa semua bagai. Sebenarnya maknya tu yang membawa keinginan dan nafsu. Mak tu yang beli. Mak nafsu. Kalau mak tu nak kepada sesuatu, maknya boleh keluarkan modal beli baju skirt, lepas tu bagi anak tu pakai. Anak dah masuk umur 4 tahun pun dia pakaikan skirt lagi. Kan? Sebab apa? Sebab benda tu datang daripada nafsu mak, diturunkan kepada anak. Anak tak tahu apa, baju-bajulah. Dia pakai apa yang mak dia bagi. Kan? So kalau mak sendiri tidak ada keinginan, kemahuan untuk memakaikan pakaian yang sebaik-baik pakaian daripada usia kecil, daripada kecil tak kenalkan dengan tudung, so tandanya mak dia yang tak suka anak dia bertudung. Mak dia yang tak nak disiplinkan anak dia dengan tudung. Tak ada pengenalan kepada hudud, tahu, batas. Tudung itu satu hijab yang kita kena kenalkan kepada anak. Sebab anak tak akan kenal kalau ibunya tidak memperkenalkannya. Sebab sekolah pertama adalah ibunya. Termasuk dengan anak lelaki. Macam mana nak tutup aurat dengan sempurna, macam mana nak pakaikan dengan pakaian yang sempurna, kan? Kita yang kenalkan seluar pendek untuk dia. Kita yang kenalkan kepada t-shirt, kita yang kenalkan kepada dia aurat, kita yang kenalkan kepada mereka batas. Datang daripada ibu. Mana bapaknya? Ni tanya soalan pula. Mana bapaknya? Kita kena ingat, dalam sejarah, dalam sirah ada Nabi Ibrahim. Walaupun suaminya tidak ada bersama-sama, tetapi prinsip yang dibawa oleh Hajar itu adalah satu contoh bagaimana dia boleh membawa peranan seorang ibu walaupun suaminya tak ada. Tapi sebelum suami itu tinggalkan dia, bukan tinggalkan kena cerai ke apa semua, tinggal kerana ada urusan yang Nabi kena buat, urusan yang lebih besar dalam urusan agama. So Allah dah cerita dalam Quran contoh-contoh yang kita kena follow, ikuti step-step mereka. So suami first, suaminya kena jadi suami yang bertakwa, committed kepada agama. So sebelum tinggalkan, dia dah bagi ilmu, dia dah bagi panduan, dia dah bagi tips, dia bagi trik, dia bagi apa yang patut, tausiah apa semua, supaya isterinya mempunyai prinsip. Qawam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. So bila isteri sudah mempunyai prinsip, tak kisahlah apa saja dakyah dan anasir yang datang,
pegangan isteri tadi itu adalah pegangan yang firm. Dia tidak bawa pegangan-pegangan yang goyang. Datanglah apa saja ancaman dan juga desakan, tetapi dia mampu untuk jadi orang yang teguh. Macam mana Hajar? Dia boleh jalan kaki berlari anak sejauh 3 kilometer. Lebih kurang kita bundalkan. Safa ke Marwah itu dia bukan jarak yang dekat. 420 meter setiap jarak satu Safa ke Marwah, 420 meter. So bayangkan 7 kali dia berlari anak, berjalan cepat untuk apa? Untuk mencari air untuk Ismail. So ini satu konsep isteri yang firm dari sudut kemahuan dan keinginan. Dan dia tidak pernah putus asa. Dia hanya sampai ke saat yang terakhir, bila mana dah sampai dekat bukit Marwah, bila mana di situ sudah tidak ada pengharapan terakhir melainkan diserahkan semula kepada Allah. Dia dah cuba, dia dah usaha 7 kali dah pergi balik sampai satu tahap di sana dia mengalah dan dia bertawakal lillahi ta'ala, menampakkan hanya Allah saja yang mampu untuk menolong dia. Itu macam mana seorang suami dia bagi. Dia tak ada nak salahkan Ibrahim. Tak ada nak kata Linalah celakalah engkau meninggalkan aku seorang-seorang dekat tanah ni apa semua. Dia tak salahkan ni, tetapi kondisi ketika itu meletakkan Hajar sungguh-sungguh dia mengharapkan kepada Allah semata-mata. Dia tak ada nak marah, inilah suami dia ni, aku kena tinggal dia. Dia tak ada nak bagi alasan itu. Tetapi dia boleh bulat dan tekad dia semuanya dikembalikan kepada Allah. Once dia dapat saja nikmat tawakal kepada Allah, satu-satunya tawakal lillahi ta'ala, tak ada lagi mengharapkan kepada suami, kan? Tak ada lagi nak menyesali, tak ada langsung datang kepala otak dia, aku nak kena bunuh diri lah, gila apa tinggalkan aku kat tengah-tengah padang pasir ni seorang-seorang. Tak ada. Tetapi penyerahannya, nekatnya kepada Allah. Dan Allah bagi satu bantuan melalui tapak ataupun kaki Ismail dihentak ke tanah, lalu keluarlah cetusan Zam-Zam. Itu kisah yang ada dalam Quran. So kita ambil benda tu sebagai satu motivasi bagi ibu. Seteruk mana pun kita di dunia ini, ditinggalkan suami ke, suami tak bagi nafkah ke, suami tak apa, suami tak baik, suami jahat ke apa semua, ini dalam konteks suami yang zalim lah, bukan cerita macam Nabi Ibrahim. Tapi if you have a principle, kalau kamu mempunyai satu prinsip dan foundation, fundamental yang sangat kuat, hubungan dengan Allah, tak kisahlah, kita tak akan salahkan takdir. Ini tak, kebanyakan kita menyalahkan takdir. Kita meletakkan takdir Allah itu sebagai satu ketetapan yang buruk, yang akhirnya kita banyak menyalahkan takdir berbanding kita menyalahkan diri kita. Kita banyak muhasabah, tetapi hisap kita itu, perhitungan kita itu lebih kepada third party yang menjadi punca kepada kesilapan, bukan kita salahkan diri kita. Ni banyak yang kita nak kena muhasabah. So part-part ni kita nak kena pelan-pelan betulkan. Susah. 40 tahun, 50 tahun dah hidup dengan perangai dan habit yang lama, habit yang sama, jadi dia akan menyusahkan kita untuk berubah. Tapi kalau kita betul-betul nak, Allah ada jalan. Allah bagi panduan dan pasti kita mampu buat. Kalau Nabi Muhammad boleh buat ketika umur 40, jangan kita nampak, oh dia tak apalah, dia Nabi. Jangan kita letakkan macam tu. Sebab Nabi Muhammad pun asalnya manusia biasa. Tetapi dia adalah orang yang terpilih. Dan dia memilih pula jalan yang Allah dah bagi kat dia. Allah bagi kat kita jalan syurga atau neraka. Okey? Tak ada kerjanya Allah suruh kita masuk neraka. Allah nak semua orang masuk syurga. Tetapi akhirnya yang memilih ke neraka tu kita juga. Jangan kita kata dah Allah yang letakkan aku kat sini. Kebanyakan kita menyalahkan Allah. Kebanyakan kita begini, dah takdir Allah kata aku jadi jahat. Kenapa kita meletakkan macam tu? Dah takdir Allah aku dapat anak macam ni. Dah takdir Allah anak aku macam ni. Dah takdir Allah aku begini. Banyaknya kita kata begitu. Padahal daripada awal hari pertama kita lahir, semua itu adalah elemen-elemen pendidikan, elemen-elemen kita punya suasana dan juga orang kata apa? Desakan-desakan alam yang membuatkan kita memilih jalan ke neraka atau syurga. Desakan alam ni jadi datang dalam bentuk pelbagai cara. Sebab itulah tekanan. Tekanan itu nak melahirkan seorang manusia yang hebat. Ni kalau kita nak
ni, kalau nak buat diamond, permata, dia tak boleh jadi tiba-tiba saja. Dia mesti melalui proses-proses yang tertentu, tekanan. Nak jadi emas bukan mudah. Kalau kita cari biji emas tu, kita nak dapatkan biji timah sekalipun, banyak kerja tak? Banyak. Dan dia duduk dekat mana? Dalam tanah. Dia sebahagian daripada benda yang kita kena gali. Galian. Okey. Cari minyak, dia bukan jadi macam tu saja. Dia mesti melalui proses-proses dia baru jadi minyak duduk dalam tanah. Tu pun kita kena gali. Kan? Dekat atas darat, yang paling banyak dekat tengah laut. So banyak tak benda yang kita kena tahu, kena faham. Sesuatu benda nak jadi bukan mudah. Dan macam tu juga untuk kita. Kerana desakan alam, kita hari ni sebagai umat Islam, kita tak lahir tiba-tiba jahil macam tu. Benda itu rentetan daripada 1400 tahun perjalanan Islam yang ditinggalkan kepada kita. Lalu datangnya penjajahan, datangnya doktrinisasi, datangnya dakwah-dakwah yang buruk, datangnya aktiviti dan juga satu propaganda pemesongan akidah umat Islam. Semua itu daripada perang salib, daripada selepas Rasulullah wafat, sampailah kepada kita Al-Quran yang kita dapat hari ini. Semua itu adalah tekanan-tekanan alam. Akhirnya daripada agama Islam yang dah hak dibangunkan oleh Nabi Muhammad, sampailah kepada kita hari ini, proses itu menjadikan kejahilan ataupun jahiliah itu kembali menguasai manusia. So kita lahir dekat akhir zaman. Takkan kita nak salahkan Allah? Takkan kita nak kata, dah Allah lahirkan aku dekat akhir zaman, menyerahkanlah. Sama juga dengan konsep riba. Takkan kita nak kata, dah ini saja sistem yang ada. Bila kita nampakkan penyerahan kita itu kepada sistem yang bukan Allah bagi. Padahal Allah dah bagi sistem yang terbaik ada dalam Quran. Tetapi kita kata apa? Ini saja yang ada. Nak buat macam ni kita pakailah. Itu tanda kita dah mengalah tanpa kita berlawan. Kita tak ada jihad pun kita nak bersungguh-sungguh. Kita dah tahu dah. Ya, dia ada. Tapi Allah bagi pilihan-pilihan yang lain. Dengan ilmu, dengan sistem Al-Quran yang dah betul-betul jelas meletakkan riba itu haram, kan? Perniagaan itu halal. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Nampak? Allah dah bagi clear cut. Allah menghalalkan sesuatu tak? Dalam masa yang sama Allah mengharamkan sesuatu. Allah mengharamkan zina, tetapi Allah menghalalkan perkahwinan. So, nak keluar daripada zina adalah kahwin. Itu contoh, nampak kan? Tapi berapa ramai hari ini generasi kita memilih zina. Ini kena akut ini. Pornografinya yang salah satu daripada pemesongan daripada doktrin-doktrin barat ni, mereka membuat pornografi itu jadi satu dadah kepada anak-anak muda. Bila mereka dah ketagih, lalu mereka akan channelkan kepada zina. Tahu? Kepada zina. Dan ancaman ini berlaku bukan kepada orang yang dah dewasa. Tak, umur 4 tahun, 5 tahun dah terdedah kepada pornografi. Dan benda ni akan melibatkan akhlak mereka akan terancam dan mereka akan bila-bila masa akan masuk ke kiri, akan join golongan-golongan yang zina. Dan kita pula sebagai ibu dan bapa kena faham, naluri anak dia ni nakkan kepada seks. Once dia dah mula kenal alat seks dan tujuan seks apa semua, dia dah mula tahu yang tu, nafsu dah kuasai, dia dah tak ada cerita. Dia dah tak tunggu dah umur 20 tahun. Umur 10 tahun, 9 tahun, kalau dia boleh tutuh, waktu tu lah dia akan cari zina. Kerana nafsu. So, apa tindakan kita sebagai ibu dan bapa? Perkahwinan yang asalnya mudah, sekarang dah banyak disusahkan, kan? Sebab itu menyebabkan zina itu bertambah berleluasa. Orang memilih zina kerana perkahwinan yang dah disusahkan. So, macam mana kita nak jadi ibu dan bapa yang mempermudahkan nikah dan mempersulitkan zina? Itu yang kita boleh buat. Ini cara dan kaedah yang kita kena bantu. Bantu siapa? Generasi kita hari ini. Walaupun kita terpaksa bersetuju, kerana kita kena nikahkan mereka pada usia yang muda. Muda tu tak adalah muda sangat. Mungkin pada kita dari segi konsep negara kita, umur 16 dan 18 tahun dah boleh dinikahkan. 18 bagi lelaki, 16 bagi perempuan. So ada peraturan yang negara dah tetapkan, gunakan peluang itu. Tapi kita ni diajar 16 tahun takkan kau nak kahwin. Mudanya apa yang kau ada? Anak pula, kau ni kerja pun belum, mengaji pun tak ada, SPM pun tak lepas lagi, ijazah pun tak ada, kerja pun tak ada. Banyak tak kita punya mental block? Sebab apa? Desakan alam. Tekanan itu menyebabkan kita tak tahu macam mana nak meletakkan sesuatu hukum itu dengan wajar.
So banyak benda yang kita kena fikir. Kalau kata kami dekat RPWP ni, kes-kes anak zina ni apa semua ni bersepah. Tahu? 7 stadium Bukit Jalil cerita tentang anak haram saja, anak luar nikah saja, anak yang dibuang, bayi yang dibuang. So kita tak boleh nak duduk saja-saja lagi. Kita tak boleh nak duduk berdiam diri. Kita kena buat sesuatu dan kita kena cari jalan macam mana nak bantu manusia-manusia yang semakin jauh daripada agama. So kita tak boleh nak letakkan sesuatu hukum itu fix. Bila Allah bagi jalan keluar, Allah akan bagi tekanan, Allah bagi ujian, sebab benda tu adalah satu benda yang nak mencipta kita ni. Dan alam kita ni bukan alam yang baru hari ni lahir. Tahu? Kalau daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita, dah jadi ribuan tahun dah. Tahu? Saya tak naklah ambil teori orang putih yang dunia ini dah dicipta berbilion-bilion tahun apa semua. Scrap the idea first. Kita ambil saja asal penciptaan manusia. Kalau Nabi Ibrahim, it's about 3,500 years ago. Itu cerita Nabi Ibrahim. Kalau 2020, itu lahirnya Nabi Isa. Okay? Antara Isa dengan Ibrahim, beberapa tahun saja. Tak adalah berapa tahun tu, setahun dua. Adalah ratusan tahun. Dan dia menggambarkan perjalanan manusia. Okay? So, ribuan tahun, kejahilan demi kejahilan. Manusia yang jahil, bertingkat-tingkat ini, akhirnya di akhir zaman kita, zaman now ni, all the fitnah disatukan dan dilambakkan kepada kita. Daripada zaman Adam sampailah zaman kita. So manusia dengan 3 keinginan hawa nafsu dia tak pernah berubah daripada zaman Adam adalah tentang harta, tahta dan wanita. Ini adalah Lata, Mana dan Muzah. Banyak kali diulang. Ulang lagi sekali. Untuk apa? Ni, melekat dalam kepala. So, ramai dah cakap ni, kan? So, kita sama-samalah cari jalan. Kita nak kena cari jalan macam mana kita nak menampakkan keinginan dan kemahuan kita mengubah jalan dan langkah anak-anak kita. So, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tadi tu semua tu mukadimah. 40 minit mukadimah nak cerita. Okay? So, mukadimahnya, syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Bagaimana jika langkah ibu itu bawa ke neraka? Okay? Saya rasa dalam topik yang kita akan bawa minggu ni, kita akan banyak menjelaskan perjalanan dan laluan kita dalam kita nak mencipta anak-anak yang soleh dan solehah. Okay, saya ada satu ayat yang saya nak share di sini. Cuba kita tengok. Saya ada beberapa ayat yang saya ambil untuk menampakkan tentang doa di antara kita dan juga Allah. Apa yang kita doa daripada orang-orang terdahulu. Ini doa Nabi Ibrahim. Okey, saya kongsikan doa Nabi Ibrahim. Cuba tengok surah As-Saffat, surah 37 ayat 101. 100 dan 101. Okey, right, saya share dekat skrin sekarang. Okey, saya share dekat skrin sekarang. Dia tengok. Ni kalau kita baca daripada atas tu, panjanglah cerita dia. Cuma yang menariknya, yang kita nak kena faham. Okey. Okey, sekejap. Okey, nampak Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ini daripada ayat Al-Quran, daripada surah As-Saffat, surah 37, ayat 100 dan 101. Ini doa daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia berdoa, Rabbku, habli, berilah kepadaku binas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Kalau ikut terjemahan tertentu, terjemahan-terjemahan yang lain, mereka menampakkan salihin ini adalah doa Nabi untuk memohon. Untuk memohon siapa? Untuk memohon anak-anak yang soleh. Ini daripada doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu, maka kami kirimkan berita gembira, bighulamin, dengan seorang anak. Ni dinampakkan Nabi Ibrahim dapat kabar gembira apa? Dia dapat seorang anak yang penyantun. So digambarkan Nabi Ibrahim dapat anak. So dekat dalam ni dia tak kata pun Nabi Ishak ke Nabi Ismail. Dia cuma nampakkan bighulamin halim.
So ghulam ni bukan anak lahir daripada bayi tu dah. Ghulam ni cerita remaja. Ingat tak Ashabul Ukhdud, saya pernah buka itu Ashabul Ukhdud, cerita tentang sahabat-sahabat parit itu. Kita buka daripada surah Al-Buruj dulu. Kalau ingat lagi lah, kita pernah buka dalam episod yang lalu. So Ashabul Ukhdud cerita tentang ghulam juga. Cerita tentang remaja. Dia tak masuk syabab lagi. Syabab ni pemuda. Ghulam ni anak lingkungan usia 10 tahun ke 16 tahun, macam itulah lebih kurang usia mereka. So waktu Ibrahim dapat satu keberanian untuk kapak berhala-berhala yang ada pada zaman Namrud itu, dengan waktu tu dengan berhala bapak dia buat sendiri pun, dia yang kapak sampai ditinggal satu kapak dekat berhala yang paling besar. Itu juga ketika Nabi Ibrahim seorang remaja pun dipanggil ghulam. Alright. Dan siapa rajin baca Quran, cuba cari keyword ghulam, dan kita akan nampak banyak cerita-cerita budak-budak remaja yang membangun bersama dengan fitrah mencari agama. Ni kenapa kita kena attend isu remaja. Remaja kalau kita tak attend, mereka akan mencari yang lain selain Allah. Tetapi bukan senang nak dapat remaja macam Nabi Ibrahim, yang gunakan akal dia mencari agama, curi, kan, semangat inquisitif tu tau. Dia macam inquisitif betul ke tidak ni? Dia nak mencari quest, quest tu pencarian. Dia nak mencari siapa Allah. Usia remaja. Saya secara fitrah saya lah, tak tahulah, adalah sahabat-sahabat lain dekat dalam Prihatin ni pun kadang-kadang menceritakan benda yang sama. Saya mencari agama sekitar usia 6 tahun. 6 tahun otak kita dah mula berjalan dan kita query banyak benda. Tapi benda tu tak terjawab. Sebab budak-budak bukan boleh tanya banyak soalan. Dan kita tanya mak kita tak boleh jawab. Tanya ayah kita pun tak boleh jawab. Kan? Kemudian kita tanya ustazah pun tak boleh jawab kat sekolah. Masuk sekolah menengah ni, kan, pergi sekolah agama, SMKA lah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irsyad, masuk Irsyad. Tanya ustazah saya waktu tu, ustazah pun siap cakap lagi, kalau boleh ustazah tak nak jumpa Syauqi, kan. Bukanlah lepas habis sekolah lah. Sebab apa? Syauqi ni banyak tanya soalan, kan. Banyak tanya soalan, dan kadang-kadang soalan kita tu dia susah nak dijelaskan. Saya pun tak tahu kenapa saya tanya soalan-soalan macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak tahu, kan. Saya antara budak yang bawa satu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim tu kitab Indonesia warna hijau, kulit tebal tu, kitab lama, kan. Bawa kita kiri hadis-hadis yang ada dekat dalam itu. Why? Kita ada soalan. Dan sebab tu waktu tingkatan 4 saya minat kepada syariah, kerana saya ada ustaz yang betul-betul dia nak saya align dengan syariah ni. So dia bagi jalan. Tapi dia bagi jalan, dia boleh tunjuk jalan, tapi kita yang nak kena perform minat kita ke arah tu. Tapi bila tingkatan 4 saya dah mula nampak aim saya nak masuk UM, saya nak ambil syariah. Waktu tu tingkatan 4 kita dah ada vision waktu tu. So tingkatan 5 saya tak payah nak mengaji lebih-lebih, saya just score subjek yang saya nak. Subjek saya yang paling penting saya score adalah agama, terutamanya syariah, Quran Sunnah, bahasa Arab. Lepas tu kita score yang kita tahu, yang kita boleh bawa ke arah masuk UM. Okay, dah score benda tu. So first saya masuk UPU form tu, saya isi pertama sekali syariah, UM. Kedua saya ambil Usuluddin syariah, Usuluddin UM. Ketiga saya ambil pendidikan Islam UM. Keempat saya ambil ilmu wahyu. Kelima bahasa Arab UIA. 2 last tu UIA. Tapi Allah bagi betul-betul dapat syariah, dapat dekat UM. Tapi benda tu kita dah sebelum tu lagi, sebelum masuk UM, kita dah pergi pondok. Ustaz saya bawa lah pergi ke pondok Derang, mengaji dengan Ustaz Nuruddin apa semua. Kemudian kita mengaji banyaklah pondok-pondok, sampai Kelantan pun kita pergi banyak lagi pondok-pondok yang ada kat sana. Lubuk Tapah kita pergi, Pasir Putih kita pergi dekat Pulau Melaka kita ada. Waktu tu Nik Aziz ada kat situ, Arwaham Tuan Guru Nik Aziz. Dan kita ada bukan Jaafar Awas lah, kita ada Medan Ilmu. Jaafar Awas tu kedai buku kat Kota Baru. So kita pergi semua tempat tu, kita nak duduk kat Kelantan 2 tahun tu rasanya syurga lah, heaven untuk saya. Kenal dengan ramai tok guru kat sana. Dan bila masuk UMKL, bayangkan masuk UMKL, duduk UMKL, keluar gate utama dah nampak Mid Valley. Cuba bayang macam tu. Tahu, ramai student UM di Lampuri masuk KL, kopiah hilang lah, kan. Kebanyakannya macam tu. Tapi hilang kopiah tu bukan kerana kita dah tinggalkan agama. Tak, jangan kita ingat hilang kopiah je terus jadi jahil balik. Tak, kebanyakannya kerana cultural shock.
Lepas tu banyak yang menyebabkan kita ni jadi orang-orang yang agak terbuka sikit. Kalau duduk dekat Kelantan tu memang kita tertutup lah kan, minda kita memang fokus kepada ilmu tu. Jalan tu tak tengok perempuan, tunduk je, langgar dinding pun tak apa asalkan tak tengok perempuan. Punyalah tahap macam tu, syadidnya menjaga pandangan waktu tu lah. Tapi kita akan terbuka once kita dah matang, usia kita dah nampak sikit perjalanan agama ni bukanlah sejumut itu, dan kita terbuka. Tapi Quran itu masih lagi belum jelas. Mengaji dah banyak, mengaji dah jauh, tapi kita tak dapat kefahaman tu. So perjalanan ini dia mesti berjalan dengan gerak. So saya umur 6 tahun kita mencari. 13 tahun masuk sekolah agama, mencari lagi. Sampai umur 16 tahun, tingkatan 4 pun kita dah dapat jalan syariah, tetapi kita aim saja, mencari lagi, mencari. So umur berapa tahun dapat? Umur 30 tahun baru dapat ilmu Quran. So bayang 6 ke umur 30 is about 24 years perjalanan nak mencari kefahaman Al-Quran. So once dah dapat, dah kita tak ada nak tangguh-tangguh dah. Ini benda yang kita cari. Dan Allah bagi, alhamdulillah Allah bagi dengan isteri yang memahami tujuan dan kenapa kita nak sangat kepada agama. Dan akhirnya isteri saya pun boleh wakafkan harta dan diri. Saya setelah saya nampakkan hajat saya untuk wakafkan harta dan diri, so duduk di RPWP tanpa gaji dan tidak memiliki sebarang lagi aset apa semua. So kita serahkan diri kita untuk kita berkhidmat untuk agama. So part ni kita perlukan kepada qarina. That's why kita nampakkan isteri sebagai pendamping. So once isteri pun bersama-sama dengan suami, dan benda tu jadi mudah. Kan? Kalau saya tak adalah, kenalah saya pergi Mekah ke 4 bulan lah, adalah 40 hari macam tu, kena keluar ke negara, pergi ke Israel sekalipun kan. Kadang-kadang kita kena tinggalkan dia 2 minggu apa semua, berminggu-minggu lah juga tak ada. Macam anak saya tu ada yang dilahirkan dalam keadaan saya di luar negara, di perantauan. Tapi kerana adanya RPWP bersama-sama dengan konsep jemaah yang ada di sini, kita dapat make sure isteri kita selamat. Kenapa kita buat rumah anak yatim piatu? Kita kalau boleh jadi apa-apa saya dekat luar negara, anak saya tu dulu jadi anak yatim piatu duduk dekat RPWP. Sebab tu kita buat rumah anak yatim siap-siap. Sebab apa? At the one purpose, kita sendiri tahu. Apa-apa jadi, mati kena langgar kereta ke, kita dah tinggalkan anak kita dengan sebuah tempat institusi yang kita yakin dan selamat. Kita sendiri bina tempat tu, kita sendiri buat sistem pendidikan dia, dan kita ada tempat untuk dia duduk di dalam kalangan orang-orang yang mampu mencipta anak yang selari dengan kehendak agama. So kita buat tempat tu dan kita jadikan tempat tu tempat yang mampu untuk melindungi anak kita. So itu usaha saya bersama dengan sahabat-sahabat di RPWP. So itu kaedah yang kita dapatlah saya punya perjalanan hidup. So di sini Allah kata fabasyarnahu bighulamin halim. Ni panjang cerita sejarah hidup saya pun dah panjang tu lah. So kita nak nampakkan tentang halim. Allah jawab dekat dalam ayat 102. Ini ramai-ramai kena baca pelan-pelan. Okey, kita tengok ayat 102. 102 ayat dia agak menarik. Okey, tengok ayat 102. Kena buang satu ni bagi nampak sikit. Allah kata apa? Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, muslimain, 2 orang yang tunduk, muslimin ni yang berserah diri, laka, kepada engkau, wa min zurriyatina, dan daripada keturunan kami, ummatan. Oh, yang ni bukan ni bukan daripada surah tadi itu saya nampakkan doa daripada Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim minta? Dia minta datangkan kepadanya seorang anak. Daripada seorang anak tu, lalu ada satu doa lain yang kita nak kena nampak kat sini. Ya Tuhan kami, jadilahkan kami 2 orang yang tunduk kepada engkau daripada zurriyatina, keturunan kami, ummatan muslimatan. Ni daripada surah Al-Baqarah ayat 128 muslimatan laka, kepada engkau, wa arina, dan tunjukkan kami, manasikana, cara ibadah kami, watub alaina, dan terimalah taubat atas kami, innaka antat tawwabur rahim. Ini doa siapa? Ini pun sebahagian daripada doa Nabi Ibrahim. Cuma kita lihat manasikana ini yang penting ni. Kalau ikutkan, saya nak kena bagi nampak muka sedap sikit. Sekejap bagi nampak muka.
Alright. Okey. Sekejap Okey. So tengok dekat manasikana. Manasikana ni dilampakkan sebagai ibadah kami. So dalam Al-Quran, ini kita kena betulkan sikit. Manasik ini adalah cerita tentang kerja. Kalau kita pergi haji, dipanggil manasik haji. Manasik haji, kerja haji. So kerja haji tu, haji dia bukan sekadar, dia memanglah ibadah. Ibadahnya kena buat apa? Kena tawaf, kena sa'i, kena tahlul, kena jamrah melontar, kemudian kita kena mabit, kita kena pergi Arafah berwukuf. Itu adalah kerja-kerja haji. Apa kerjanya? Kerjanya kena pergi sini. Kerjanya kena jalan kaki pergi sana. Kerjanya kena bermalam dekat sini. Kena bermalam pula 11, 12, 13 malam. Contohnya dekat Mina. Duk. So kerja, dia cerita kerja. Dia tak banyak cakap dia banyak kerja. Kalau mabit duduk bermalam. Bermalam, kerjanya kena duduk bermalam. Kan? Wukuf di Arafah. Kena wukuf. Tak ada baca apa-apa, tapi berwukuf. Duduk. Habis tu dah orang duduk wukuf, tak buat apa-apa. Jadi di dalam tu diselitkan dengan amalan berdoa, amalan membaca Quran, amalan begitu begini, ada khutbah apa semua, kan? Di situ dimasukkan elemen kerja tu yang penting. Lontar batu tak ada kata-kata, baling je. Kan? Tawaf tak ada doa khusus. Dia banyak kepada rukun fi'li. Kita kena tawaf. Sampailah ada satu ayat yang jelas dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat tu ada dalam Quran dan itu yang kita baca bila kita lalu rukun Yamani. Okey? Di situ ada ayat-ayat yang memandu kita dan menampakkan kerja-kerja yang kita kena buat. So apa cerita manasik? Manasik ni kerja. Itu yang kita baca dalam solat, dalam iftitah kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita baca wa ana minal muslimin. Ada ayat yang kita kena faham. Kan? Sebab apa? Sebab inna solati wa nusuki. Sesungguhnya solatku wa nusuki. Dibaca di situ, adakah ibadahku ataupun kerja buatku? Khidmatku. Dia lebih nampak kepada servis. Khidmat ni, apa yang kita dah buat sepanjang kita duduk di dunia ni, termasuk dengan anak. Kita sedang melaksanakan khidmat kita, kerja kita mendidik anak, membesarkan anak, membentuk anak kita nak jadi orang, nak jadi insan. So selama ini kita kena cek, sebagai ibu, kita dah bentuk anak kita tu jadi orang yang bagaimana? Daripada dia lahir sampai hari ni. So kalau duduk seorang-seorang umur 40 tahun, sekarang dah umur 40. Tengok anak kita. Adakah reflection anak tu dengan kita? Kalau kita ni jenis anak yang kita sebagai ibu dan kita juga sebagai anak, kita boleh dengar cakap mak kita patuh kepada agama, kita jaga aurat, kita jaga solat apa semua, tapi anak kita berlainan daripada kita. There's something wrong dengan anak kita. Ada benda tak kena pada pendidikan anak kita. So kita sebagai ibu dan bapa, dia kena datang 1, 3. Takkan kita nak toleransi saja dengan benda tu. Kita mesti buat sesuatu. Sebab nak bela anak bukan setakat umur dia 7 tahun, 8 tahun, dia kahwin, kita serahkan kepada orang lain. Kalau perempuan, dia dah kahwin, kita serah kepada wali dia, suami dia. Tidak. Allah kata, anak ni sampai umur 40 tahun kita kena bela. So kalau kata kita waktu kita umur 40, ada cerita yang Allah dah rakamkan dalam Quran, surah 46 ayat 15 tu, itu mesej dia. Sama dengan doa ni. Ini doa yang dinampakkan dalam Quran daripada doa Nabi Ibrahim. Dan dalam surah 46 ayat 15, doa yang lebih kurang sama juga dinampakkan tentang macam mana kita nak bawa anak kita, giring mereka ke arah muslimain, menjadi orang-orang yang muslim, orang yang tunduk, orang yang berserah diri. Jadi kita ni nak check balik, adakah zuriat kita hari ni ummatan muslimatan, umat yang telah tunduk, umat yang telah menyerah diri, umat yang dah pun menyerahkan kehidupannya betul-betul ke arah Allah. Macam mana kita cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Hajar tadi, macam mana penyerahan Hajar itu bukan lagi dia hanya serah diri kepada suami saja, tetapi dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya. 100% dia dah bagi ke Allah. Jadi adakah kita dah betul-betul melaksanakan prinsip manasik tadi? Once ada manasik, dia ada maqasid. Maqasid ini tujuan. Kenapa kita buat ini? Kenapa kita buat ini? Ada maksud dia. Kan?
Kenapa kita solat? Ada maksud dia. Kenapa kita puasa? Ada maksud. Kenapa kita zakat? Ada maksud. Kenapa kita buat haji dan umrah? Ada maksud dia. Maksud ini yang ramai orang terlepas pandang. Sebab ramai orang buat haji, buat umrah, kadang-kadang hanya for the sake of title. Pergi kerana nak dapat haji. Pergi hanya nak melengkapkan rukun haji, tetapi pergi sana blur. Tak faham. Tak tahu apa yang kita buat. Ikut saja buntut mutawif. Tapi tak tahu, tak jelas. That's why yang pergi umrah dengan saya pergi sana tu, kadang-kadang kita cakap siap-siap. Saya mencari orang yang committed, yang bertakwa. Takwanya bukan hanya kerana dia nak buat ibadah, tetapi takwanya untuk ilmu. Kalau kita tak ada Quran ini, sebenarnya Quran inilah yang nak pandu ibadah kita nanti. Quran inilah yang nak memperjelaskan ibadah dan tujuan kita buat apa dekat Mekah nanti. That's why kita pergi sana, fokus saya lebih kepada pendidikan. Amal yang apa semua, jangan risau. Amal will come later. Engkau faham lagi sedap engkau beramal. Masalahnya kalau engkau amal tanpa engkau faham. Then, problem. Waktu tu lagi banyak benda datang. Dengan fahaman nenek moyangnya datang apa semua bagai. Lagi kacau bilau amalan tadi tu. Sebab apa? Amalan yang didasari dengan fahaman nenek moyang. Bukan amalan yang didasari dengan kehendak Allah dalam Quran. Itu lagi masalah. Dan itu jadi problem. So, be realize kita sudah hidup dalam satu zaman yang dah ditekan 1400 tahun lebih dengan segala macam doktrin-doktrin yang menyebabkan kita tak tahu kita berada di jalan yang mana. Jalan yang lurus, jalan yang kanan ke kiri. Kita tak tahu. So kita kena cari balik jalan tu. Sebagai ibu, anda yang menentukan laluan dan langkah anda menentukan anak ni nak dibawa ke mana. Ke kanan atau ke kiri, syurga atau neraka, itu adalah pilihan yang ada pada ibu dan bapa. Semua nak anak jadi baik. Betul? Takkan kita nak menadah tangan berdoa semata-mata? Tak jadi. Dia perlukan kepada prinsip. Contoh yang ada pada Asiah, contoh yang ada pada Hajar, contoh yang ada kepada Nabi Nuh, bagaimana isteri je reject, menolak, dan kesannya membawa kepada langkah buruk. Itu anak-anaknya juga mengikut langkah si ibu tadi. So kita tak nak sampai macam tu. Kita nak kalau boleh biarlah practically kita berjaya mendidik anak kita kembali balik kepada agama. Alright? So kita kena cari jalan. So saya ada lagi satu ayat. Satu ayat ni kalau boleh biar kita faham penutup untuk hari ni. Ni daripada surah Al-Furqan ayat 73. Okay. Furqan ayat 73. Cuba tengok surah Furqan ayat 73. Apa Allah kata? Wallazi na'iza, dan orang-orang yang jika zukiru, mereka diingatkan, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhiru, tidak tunduk. Ni cuba kaitkan dengan tadi Tadi apa yang dimohon ataupun diseru di doa oleh Nabi Ibrahim, contoh tu doa kita pun pakai. Kan? Kita minta doa tadi tu, kan? Kita doa dan tunjukkanlah kami bagaimana kami nak beribadah. Jadi orang yang tunduk, orang yang menyerah diri. Yang ni cerita orang yang tak nak tunduk. Alaiha summa wa umyanan. Dan di atas mereka itu adalah kerana buta dan tuli. So orang yang buta dan tuli ni bukan buta matanya saja, bukan tuli telinganya saja. Dia tak nak tengok kebenaran, dia tak nak dengar kebenaran. Tahu, ini orang yang pekak. Allah dah cakap, dia tak nak. Tak payahlah. Kan? Orang nak bagi tazkirah. Tak payahlah kan, tak minat agama. Aku tahulah apa aku buat. Kan? Pandai-pandai akulah nak ajar anak aku kan. Anak aku kan, bukan anak kau. Dia macam tu. Kan? Kau siapa nak ajar aku? Dia jenis-jenis manusia macam ni, yang tak kosong gelas je ni, tak empty your cup ni, dan ada problem. Aku dah buat dah. Macam jenis cara macam tu. So, dan orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat tu, mereka tidak tunduk ke atasnya kerana mereka nak memekakkan telinga dan So, Dajjal ni, dia ni satu mata. Kena ingat. Kalau kita ni mak yang pandang sebelah mata, kita nampak anak kita tak tutup aurat, tapi kita tak tegur. Worse, kalau kita tak berani tegur. Itu lagi berat. Nampak, tapi buat-buat tak nampak.
Ni pandang sebelah mata. Tahu? Noted but not notice. Noted dah. Okay, tengok message, noted, tetapi you didn't notice the mistake. Kita dah tahu anak kita ada bermasalah. Sekarang ni, we want to identify the masalah dan kita nak repair masalah itu. Itu namanya islah. Soleh. Amal solihat. Memperbaiki kesalahan, kesilapan. Kita nak kena jadi orang yang membetulkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Mencegah keji dan mungkar. Itu kita akan masuk, kita akan sembang nanti. Dan Allah kata apa? Wallazina yaqulu. Dan orang-orang yang berkata, Rabbana hamlana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzaunal ghurfata. Bukan, yang tu dah masuk ayat seterusnya. Okay, so kita nak kena betulkan balik. Part ni kita nak kena faham. Mereka berkata, mereka berdoa, ya Tuhan kami, hablana. Tadi Rabbi habli, doa Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Habli minas salihin. Doa daripada Nabi Ibrahim tadi, wahai Rabbku, berikan kepadaku anak-anak dan zuriat keturunan yang soleh. Sekarang ni satu lagi doa. Tadi doa Nabi Ibrahim pun diminta apa? Diminta anak-anak tadi tu dinampakkan, aku dan anakku orang yang tunduk. So kalau mak, aku dengan anak aku orang yang tunduk. Kalau bapa, sebab terhadap dua orang bapa, anak dengan dia tunduk. Suami isteri, suami doa dengan isterinya pun jadi orang yang tunduk. Dua-dua nak menyerah diri, dua-dua nak cari jalan. Macam mana nak jadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah 100%. Dia bukan 50-50. Tahu, riba tak buat macam mana, dah tak boleh, kena ambil juga. So bukan 100%. Kita tak jadi orang yang ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam sistem Islam totally, secara total. Kita masih lagi ambil apa kita suka, tinggal apa kita tak suka. Itu belum kafah lagi. Masih lagi 50-50, separuh-separuh. So, jadikanlah kami Rabbana hablana min azwajina, isteri-isteri kami, wa zurriyatina, keturunan anak-anak zuriat kami, qurrata a'yunin, sebagai penyejuk mata. Nanti kita akan sembang bab penyejuk mata ni, specifically macam mana kita nak membentuk al-hawariyun, al-hurriyin. Ni ada dalam Quran. Nanti kita akan bagi nanti. Waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqi, orang-orang yang bertakwa, imama. So ada benda yang kita nak kena tahu, siapakah lil muttaqin? Hudan lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Keyword dia, siapa yang nak mendapat pedoman, petunjuk, hidayah berbentuk kitab yang tidak ada keraguannya, hanya kepada golongan-golongan yang bertakwa. Kalau ikut bahasanya, dan jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Kalau diterjemahkan begitulah. Tetapi kita nak cipta imam yang committed. Dia committed dengan siapa? Dia committed dengan Quran dan Sunnah. Committed dengan kitab yang Allah dah bagi. Itu yang penting sekarang ni. Ramai daripada kalangan kita jadi ibu dan bapa, tapi kita tak tahu macam mana nak committed dengan Quran dan Sunnah. Ada Quran dalam rumah, tapi tak reti nak guna manualnya, lalu kita hanya jadikannya sebagai ritual bacaan semata-mata. Dan di situ kita dah salah, silap langkah dalam pendidikan anak. So part tu kita nak kena sama-sama betulkan. Alright, insyaAllah sama-sama kita ambil pelajaran. Minggu ni kita just nak cerita langkah saja. Langkah-langkah yang akan membawa kita ke syurga atau langkah-langkah yang akan membawa kita ke neraka. So tajuk hari ni kita nak ulang balik, syurga di bawah tapak kaki ibu. Bagaimana jika langkah ibu ni bawa ke neraka? Macam mana langkah ni hari ni kita dah salah pendidikan anak daripada hari pertama, daripada dalam kandungan, daripada kesilapan ibu itu melahirkan anak tu di dalam suasana kondisi yang tidak syurga. So kita pula jangan ibu-ibu, apalah ustaz ni, apa semua salah mak, manalah bapaknya. Tak apa, jangan risau, bapak dia ada cara untuk kita ajar pula, kita didik. Disebabkan yang ramai menonton ni ramainya perempuan. Kalau ramainya bapak, senang kita basuh dua-dua kan. Dan senang sekali kalau kita pergi umrah, dua-dua saya basuh. Baik laki baik perempuan, kita kena brainwash sama-sama. Equally, kita ada
peranan dan fungsi. Bapa ada peranan, isteri ada peranan, ibu ada peranan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena cari jalan. Kalau ramai perempuan yang mengikuti program ni, kita kena bantu ibu-ibu ni. Anda berada di sini kerana anda tahu ada benda yang kita nak kena perhalusi dan kita perbaiki. Anda tahu ada benda yang kita nak kena kemaskan. Saya dah dapat senarai form yang ada tu. Dalam form tu, saya dah baca semua masalah-masalah yang ada pada ibu bapa dan apa yang mereka nak rawat. Ramai yang memberi dengan tulus. Ada ikhlas betul. Dia tulis terus secara itemized. Apa yang dia nak, masalah apa yang dia hadapi dalam keluarga dia. Saya rasa saya kena ucapkan terima kasih kerana itulah benda yang kita nak kena faham. Kalau kita nak sampaikan balik dalam bentuk tips parenting nanti ataupun parenting Al-Quran minded ni, kita nak kena tahu di mana masalah kita dan apa yang kita nak kena attend. So program parenting nanti, masa masuk bab akhlak, kita akan study case by case dan kita akan bagi topik by topik yang by definition kita semua mengalami situasi yang sama. Okey, so jangan risau, insya-Allah kita cuba bantu di situ. Kita kena buat satu program yang khusus. Saya jangka hari Rabu ni mungkin saya akan buat satu program preview sikit dengan ustaz supaya kita nampak flow kita nak ke mana sebenarnya. Ke mana kita nak pergi? Ni kita ni usia dah tak jauh. Saya dah masuk 38 lepas ni. So saya tak jangka saya boleh hidup sampai 90, 80, 100 tahun. So kita Nabi kata umur umat dia 60 ke 70. So 63 tahun tu is a good great numbers lah yang kita nampak. 63 Nabi wafat umur 63 kan. Dan kita tak nak lebih sampai kita memberatkan bumi dan menyusahkan anak-anak pula. So biarlah kita ambil umur-umur yang wajar. Kita bukan nak hidup selama-lamanya. Cukup untuk kita tengok Islam ini bangkit dan kita nampak anak cucu kita tinggalkan tadi, mereka jadi imam dan mereka mampu bertakwa, committed dengan agama yang bagaimana kita commit. So kita nak sekurang-kurangnya kita tinggal pewaris. Tapi umur yang ada tu berapa tahun? Saya sendiri pun tak lama lah, lebih kurang 20 tahun lebih. Mungkin dah waktu tu kita pun akan kembali semula ke rahmatullah. So kita dah done tanggungjawab kita sebagai bapa. Kita dah done amanah kita sebagai seorang anak dan seorang suami, seorang bapa. So kita nak tinggalkan anak-anak yang tidak lemah. Surah 4 ayat 9. Surah An-Nisa ayat 9. So kita tak nak kita tinggalkan anak-anak yang lemah, yang tak tahu macam mana nak gunakan Quran. Tak reti macam mana nak hidup berlandaskan agama. Yang Allah dah bagi panduan dia melalui Quran sebagai manual. Dan sunnah itu sebagai praktis. So kalau kita tak reti nak ajar benda ni kepada anak-anak kita, then you have to learn. Serahkan kepada pihak yang tahu dan macam mana kita nak modelkan benda ni. Proses sekarang ni adalah reinstallation. Kita pernah dapat ilmu, tetapi ilmu yang kita dapat tu mungkin dah campur aduk antara barat apa semua bagai sehingga kita dah total loss. Kita dah tak tahu dah mana satu yang betul. So kita nak revamp balik, kita nak kembali remodeling balik keluarga kita. This remodeling konsep kita kena kembali betul-betul kepada Quran dan sunnah. If not, kita akan kembali balik bersangka-sangka, berangan-angan. So cari jalan. Alright? InsyaAllah sama-sama kita cari jalan, kita kena betulkan. Ya betul, kaum bapak-bapak ni kerja ustaz. Laju je abang. Abang Mat komen Okay Abang Mat, terima kasih kerana follow. InsyaAllah dapat tengok juga walaupun sekejap, dapat komen tu kira okey lah tu. Maksudnya memang betul-betul adalah bersama-sama dengan saya. InsyaAllah Abang Mat, tak apa. Abang Mat ni kalau siapa nak tahu, dia ikut umrah ke 46. Umrah RU 46 tahun 2017. Oh lama dah 2017 2017 bang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan beri kita rezeki dapat kembali ke tanah suci nanti. Banyak sebenarnya benda yang kita nak kena buat dekat tanah suci tu, terutamanya dalam penggalian ilmu-ilmu. Sebenarnya banyak benda yang kita nak kena cari jalan macam mana nak mendekatkan diri kita kepada Allah, insya-Allah. Alright. Banyak benda yang kita nak kena sampaikan, banyak benda yang kita nak kena buat dan kita tak boleh lagi rasa kita dah selesa. Kita hidup bukan lama, kita ada kerja yang kita nak kena buat. Allah tak jadi kita sia-sia. Kan Allah sebut dalam Quran kan, kau ingat aku cipta kau main-main? Ada kerja kita nak buat. Surah berapa tu? Surah 23 ayat 115. Surah Al-Mu'minun. Cerita dia kau nak kena buat kerja. Alright? InsyaAllah. Lepas tu Allah seru pula dalam surah 9 ayat 105. Allah kata qul i'malu fasarallahu amalakum. Allah suruh kau kerja. Katakanlah bekerjalah. So ceritanya adalah kerja. Manasik tadi cerita tentang kerja. Okey. Saya rasa saya tak nak ambil masa yang lama. 1 jam 15 minit is good enough untuk hari ni. Mukadimah sepanjang minggu ni. Esok kita akan bawa topik ke arah cerita jalan.
ibu ni dan juga bapa, dan kita akan kompreskan supaya kita dapat flow penceritaan itu supaya lebih jelas. Ibu ni langkah yang macam mana yang akan membawa kita ke syurga. Alright, itu saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu, yang buruk itu sisi kelemahan saya dalam penyampaian. Mohon ampun dan maaf di situ. Andai ada yang baik, kata-kata yang baik, semuanya datang daripada hidayah dan juga petunjuk ilmu Allah sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada esok hari dengan minggu ni punya konsep, tema dia masih lagi syurga dan ibu, dan jalan untuk kita sama-sama bawa. Saya sebagai bapa, sebagai suami, saya nak isteri dan anak-anak kita ke syurga. So, dengan harapan kita semua pun ada matlamat yang sama dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Nafsu semua nak pergi syurga, tapi ada tak ilmu yang memandu kita bersama-sama. Okey, part tu kita nak bantu nanti insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Hazza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.